Yang saya muliakan Tuan Imam, Muazzin, tidak lupa kepada saf kepimpinan, pengurusinya serta seluruh ahli jawatan kuasa, dan seterusnya kepada tuan-tuan muslimin, muslimat, hadirin, hadirat. Mudah-mudahan duduknya kita di awal pagi, lebih-lebih lagi pada hari di mana dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkatan, dipenuhi rahmat pada bulannya, iaitu kita berada di awal pada hari yang pertama Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan Allah berikan istiqamah kepada kita beramal, dan Allah istiqamahkan juga kepada kita akidah sehingga kepada penghujung hayat, insya-Allah. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, pagi ini kita akan menyentuh berhubung dengan Ramadan, peringatan demi peringatan kita akan berikan daripada hari pertama sehinggalah kepada penghujung Ramadan. Tujuannya supaya jangan kita abaikan, jangan kita lepaskan Ramadan, keberkatannya, kelebihannya seperti mana yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW yang pernah diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi bahawa kelebihan Ramadan itu sangat besar, seperti mana 1000 bulan amalannya kalau kita lakukan walaupun sedikit. Jadi nak sebutkan bahawa peringatan demi peringatan yang diberikan itu supaya kita jangan terlepas pandang dan kita biarkan dia berlalu begitu saja. Dan tuan-tuan yang berada di sini, saya yakin tuan-tuan adalah di kalangan hamba Allah Subhanahu wa taala yang seringkali mendengar kuliah tazkirah yang disampaikan. Cumanya kita mengharapkan kalau boleh kita buatlah, kalau kita berniaga, kita boleh buka rangkaian-rangkaian perniagaan. Kita boleh buka dia punya, orang katakan sistem piramid lah, segala-galanya nenek kita boleh buka. Maka apa salahnya kalau kita buat sistem rangkaian itu bermula daripada pagi ini. Saya lihat alhamdulillah ramai pagi ini, kerana antara sebab kelebihan yang mana baginda Nabi SAW menyebutkan supaya sahur itu dilewatkan. Hikmahnya apa? Supaya dekat dengan waktu solat subuh, jadi anak-anak kita tak tertinggal subuh. Cumanya kalau boleh kita buat satu orang, kalau boleh dia datang ke masjid surau, dia bawa seorang anak dia, seorang isteri dia, penuh ya. Siapa yang isteri ada 3 untung, anak dah 6 dengan isteri dia. Jadi tuan-tuan yang tak cukup boleh tambahlah kalau berani ya. Jadi nak sebutkan bahawa Ramadan ini tuan-tuan antara bulan yang boleh membersih jiwa kita. Sebab itu Ramadan ini kita jangan biarkan dia berlalu begitu saja. Yang mana Nabi SAW selalu memberikan kelebihan-kelebihan. Nabi sebutkan untuk kita ambil, laksanakan. Dan bukan laksana pada Ramadan itu sahaja. Ramadan sebagai madrasah, latihan. Dan apa yang kita latihkan sepanjang Ramadan itu dibawa pada 11 bulan yang lain. Sebab itu selalu kita katakan bahawa sama ada dia bekas anggota tentera, sama ada dia bekas polis di Raja Malaysia, ataupun apa juga, apabila dia berada di dalam kem latihan, yang dilatih dalam kem latihan itu bukan untuk di situ saja, untuk dibawa keluar lalu diimplementkan di lapangan, diimplementkan dalam kehidupan. Itu tujuannya. Orang pergi belajar di universiti bukan untuk lulus saja. Yang pergi belajar nak bagi lulus saja, itu yang tak dapat keberkatan Allah. Ambil SPM cantik. Tengok dapat grade 1, pengetahuan agama Islam cantik, nombor 1. Tapi waktu pergi ambil result, anak perempuan kita pakai skirt, nang buka tinakui ni orang. Apa guna dia ambil pengetahuan agama Islam itu dapat cantik tapi tidak diamalkan? Itu tujuan Ramadan sebagai madrasah, kita buat latihan supaya kita bawa dalam kehidupan kita sehari. Ramadan ini tuan-tuan, yang mana Allah SWT nyatakan dalam Al-Quranul Karim, semua kita hafal ayat.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nak buat Ramadan ini, kita nak lalu ini, nak buat apa? Tujuannya nak dapat yang di hujung. Di hujungnya itu la'allakum tattaqun. Kita orang Melayu, nasib baik tuan-tuan Jawa. Orang Melayu kita nak ambil yang hujung je. Hujungnya apa? Yang hujung kita nak ambil hari raya. Itu yang hujungnya tu kadang-kadang kita abaikan. Kita sibuk dengan lemang, dengan langsir. Akhirnya kita tinggal 10 malam yang terakhir. Padahal Pak Imam tu baca kadang-kadang, ya, kalau dia baca ayat lazim mula dengan alhaqumut takatsur, pergi kepada rakaat yang kedua bawa kepada qul huwallahu ahad. Tapi bila masuk 15 malam yang terakhir tu ditukar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Tujuannya apa? Nak beri peringatan ni 10 malam yang terakhir ini ada satu malam Lailatul Qadr. Satu malam yang ganjaran pahalanya itu kalau kita lakukan ibadah dia sama seperti mana 1000 bulan. Masya Allah, besar ganjaran tu, hebat. Tapi kita dengar tapi kita tak amal. Sibuk dengan urusan-urusan kita. Jadi pagi ini tuan-tuan kita nak kongsi sedikit bagaimana kita nak jadikan supaya Ramadan sebagai proses untuk kita kembali kepada fitrah asal kita. Fitrah macam mana? Fitrah yang mana kita lahir dulu dalam keadaan suci bersih. Kita lahir dulu tak kira lah. Selalu saya katakan tak kira kita ni anak siapa, mak kita ni siapa. Kalaulah dia itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dia lahir daripada rahim seorang ibu yang namanya pelacur, dia tetap bersih. Yang berdosa si ibu, anak tidak berdosa. Maka jangan kita kata, oh aku ni anak pelacur. Tak, kita dalam keadaan bersih. Tetapi bersihnya kita ketika mana kita lahir dan kita nak ketika mana kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga dalam keadaan bersih. Sebab itulah Rajab, Sya'ban, Ramadan. Rajab kita dengar tentang peristiwa Isra' wal Mi'raj. Isra' wal Mi'raj, Nabi dibawa dalam perjalanan. Sebab tu kita katakan bila dengar cerita tu Nabi nak pergi, dibawa dulu oleh malaikat Jibril alaihissalam, dibuat pembedahan, cuci dulu. Hati jiwa dia semua dicuci bagi bersih, dimasukkan hikmah. Supaya apa? Nak tunjukkan simbolik kepada umat Nabi Muhammad SAW ini kepada hamba Allah bahawa mana kita nak bertemu dengan Allah, bertemulah dalam keadaan bersih. Nabi yang datangnya ya, sebagai seorang manusia yang ummi, dikatakan tak boleh nak baca, nak tulis, tak erti. Tapi kita lihat bagaimana Nabi diberikan ilmu yang begitu banyak, nak tunjukkan bahawa biarpun orang menganggap dia sebagai ummi, tetapi dia boleh bawa satu perubahan yang besar, terutama sekali dalam isu perubahan akidah, perubahan akhlak dan perubahan ibadah. Jadi bila mana Nabi yang maksum itu dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam nak berjumpa dengan Allah dalam keadaan yang bersih, kita ni bukan maksum. Walaupun mak kita mungkin nama maksum, kita tak bersih. Kullu bani Adam khata. Anak Adam ini tuan-tuan sentiasa bersalah, berdosa. Tetapi Nabi sebutkan bagi apakah tindakan terbaik bagi orang yang berdosa. Wa khairu khata, sebaik-baik bagi orang yang berdosa itu at-tawwabun, bertaubat kepada Allah. Ramadan ruang yang paling baik untuk kita bertaubat kepada Allah. Mana isteri yang tak bersalah kepada suami? Si ibu yang ada kat belakang tanya diri selama dia hidup sampai pagi ni, adakah dia tidak pernah buat dosa kepada suami dia? Apabila berdosa kepada suami, berdosa dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila suami pula selama ini sebagai pemimpin keluarga tak pernah buat dosa kepada ahli keluarga dia, ni kitab yang kita baca cuma bagi ni berhenti sekejap. Kita baru lepas kita membicarakan bagaimana Nabi SAW telah menyatakan antara dosa yang besar apabila seorang hamba itu berhadap dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada yaumul akhir, apabila dia berhadapan dengan Allah sedangkan ahli keluarganya berada dalam keadaan kejahilan.
Hari ini kita berada di bulan Ramadan. Berapa ramai anak gadis kita, berapa ramai anak teruna kita yang tak faham tentang Ramadan dan puasa Ramadan. Malam tadi tidur malam mimpi jumpa pula kajul pula dok main pula main salji. Tiba-tiba Allah sedar bantal basah, keluar air mani. Tak sempat nak mandi, orang azan subuh, Allah sahur pun tidak. Dia dalam keadaan yang berjunub. Lalu sekali apa yang dia buat? Pukul 8 pagi, rebus air, masak Maggi, makan. Kenapa kamu makan? Kenapa kamu tak puasa? Malam tadi saya tiba-tiba mimpi pula, keluar pula air mani. Jadi saya dalam keadaan berhadas, tak boleh puasa. Tengok, tak faham. Mereka tidak faham tentang syarat wajib puasa, syarat sah puasa. Siapa yang akan menanggung? Si ibu, si ayah. Sebab itu kita suruh belajar. Nabi sebut talabul ilmi faridatul ala kulli muslim. Menuntut ilmu menjadi kewajipan kepada orang Islam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi menganjurkan kepada kita, apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sebut iqra'ul Quran. Nabi suruh baca Al-Quran. Kenapa Nabi suruh baca Al-Quran? Kalau kita lihat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak banyak mata pelajaran seperti mana yang ada pada hari ini. Bercambahnya mata pelajaran yang ada itu telah orang katakan dispesifikkan, diberikan secara pendetilan. Zaman Nabi dulu Al-Quran aja. Tetapi dengan Al-Quran itu boleh melahirkan manusia yang mampu memimpin, disegani oleh musuh, disegani oleh lawan, disegani pula oleh kawan. Tapi hari ini Al-Quran berada di dalam rak rumah kita, Al-Quran berada di dalam masjid-masjid kita, Al-Quran berada dalam surau kita, tetapi anak-anak kita masih ramai yang buta Al-Quran. Apabila buta Al-Quran, maka mereka tidak faham isi kandungan Al-Quran. Bila baca ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, mereka sekadar dengar maka mereka faham, oh ni ayat puasa. Apa hikmah puasa? Mereka tidak tahu. Apa sebabnya Islam suruh kita berpuasa? Mereka tak nampak. Sebab itulah kita kena faham bahawa Al-Quran perlu kita fahami, perlu kita pelajari, perlu kita tadabbur. Jadi dalam bulan Ramadan ini ramailah di kalangan kita yang mula menjenakkan hati, mula dekat dengan Al-Quran. Alhamdulillah, satu tindakan yang baik. Tadarus sudah bermula di masjid-masjid surau. Cuma kalau boleh jangan kita abaikan teman-teman kita yang membaca Al-Qurannya kurang lancar. Ada juga yang kadang-kadang bila kita buat tadarus, kita tinggal kawan-kawan yang tak lancar membaca Al-Quran. Seolah-olah kita pinggirkan mereka, walaupun mereka tu jamaah yang selalu datang dengan kita. Kalau jamaah yang selalu datang solat berjamaah dengan kita, tapi oleh kerana bacaan Al-Qurannya itu kurang lancar, itu pun kita pinggirkan. Bagaimana anak-anak kita yang duduk melepak tepi jalan, nak kita ajak bersama kan? Yang selalu dengan kita pun kita tak ajak. Apa salahnya mereka bersama dengan kita dalam kumpulan tadarus? Kita sedia maklum bahawa Al-Quran itu apa yang disebut oleh Nabi SAW, iqra'ul Quran. Nabi suruh baca Al-Quran. Kenapa Nabi suruh baca Al-Quran? Sebab Al-Quran bila mana kita membacanya, dia akan datang pada yaumul qiyamah, datang pada hari kiamat. Untuk apa? Syafa'ati sahabat, untuk memberikan syafaat kepada sahabat. Siapa sahabat? Bukan sahabat Nabi itu. Sahabat itu mereka yang membaca Al-Quran. Bangun pagi, belum dengar lagi suara lain, dia dengar dulu bacaan Al-Quran. Belum lagi dia melihat teman-teman dia, tengok dulu ayat suci Al-Quran. Belum dia bercakap dengan siapa-siapa, bercakap dulu dengan Al-Quran. Maka Al-Quran menjadi sahabatnya. Kata baginda Nabi, dia akan datang pada yaumul qiyamah untuk memberikan syafaat kepada siapa? Sahabat. Kepada sahabat-sahabat. Sahabat itu siapa? Kita yang dekat dengan Al-Quran.
Maka sebab itu suruh kita baca Al-Quran, lalu kita fahami isi kandungan Al-Quran. Maka bila kita buat tadarus Al-Quran, tuan-tuan, panggillah kawan-kawan yang tak boleh membaca dengan lancar, duduk bersama dengan kita. Tak apalah Bang Mat tak boleh baca lancar pun tak apa. Bang Mat duduk, dengar pun dapat pahala dah. Lepas tu Bang Mat kan selalu dulu dengar lagu menjeling. Jelinglah sikit tengok. Jeling, nampak ayat suci Al-Quran yang dibaca oleh kawan sebelah, dapat pahala. Daripada dia balik dia menjeling tengok apa? Tengok pula TikTok. TikTok kalau Ustaz Azhar Idrus yang keluar, Ustaz Datuk Kazim boleh tahan tak? Ni yang keluar semuanya tu dia yang buah kelapa. Yang paling ganas lagi, suami pun ikut jual sama, boleh bagi pula orang duk tengok buah kelapa dia punya dengan buntut bini dia. Jadi eloklah tuan-tuan bagi dia bersama dengan kita untuk duduk dalam halaqah Al-Quran. Dia pun teringin nak baca, bagi dia baca 2 ayat. Baca 2 ayat, kita langkah bagi kawan sebelah pula. Jangan kita pinggirkan mereka supaya mereka tidak rasa orang katakan terpinggir, akhirnya mereka menjadi mencari jalan-jalan yang tidak mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena ingat, apabila kita hidup di dalam bulan Ramadan ni, bulan yang dipenuhi dengan keberkatan, kita nak kembali kepada fitrah. Manusia yang mana mati dalam keadaan fitrahnya itu kotor, dia akan kembali kepada Allah dalam keadaan yang berdosa. Kalau fitrahnya dikotori, dia lahir dulu keadaan bersih, tetapi akhirnya dikotori dengan sifat-sifat mazmumahnya. Dia melihat perkara-perkara yang mungkar, dia mendengar perkara-perkara yang mungkar, tetapi dia tidak membersihkan diri. Maka dalam bulan Ramadan, bulan keampunan. Selalu kita dengar bulan Ramadan, bulan keampunan. Kita dengar nasyid. Dah tahu dah bulan Ramadan, bulan keampunan. Mohonlah kepada Allah. Setidak-tidaknya astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullahalazim alladzi la. Nak cantik lagi sayyidul istighfar. Tapi nak tunjukkan, jangan abaikan untuk kita duduk dalam situasi yang sering kali beristighfar kepada Allah. Sebab kita ni banyak melakukan dosa dan maksiat. Kita belum tentu sampai ke penghujung Ramadan. Silap-silap hari ini pun belum tentu lagi sempat berbuka puasa. Jadi minta keampunan kepada Allah SWT. Mohon keampunan kepada Allah agar Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, tak kira dosa kecil ataupun dosa besar, dosa yang kita sedar atau yang tidak kita sedar. Dan buangkan sifat-sifat kebanggaan, keegoan yang ada pada diri kita. Kan selalu imam baca Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ingat tu kalau setiap malam dibaca tu supaya kita ingat, jangan kita ni bermegah-megah, jangan kita bangga, sebab kebanggaan boleh membawa kepada kebinasaan. Bangga ni banyak, ada orang kata dia bangga lah, mentang-mentang dia kaya raya, dia banyak harta. Bukan orang kaya saja yang bangga diri. Kadang-kadang kita yang datang beribadah ini pun bangga. Aku setiap malam dapat pergi tarawih. Tengok si dolar tu, air betang hidung tak nampak lagi. Bangga dah ada tu sikit tu. Tengok hujung-hujung ni aku kekal lagi ni. Dia orang lain tak kekal, semua pakai disebut dengan lemang ketupat. Bangga diri itu. Sebab itu semua perkara ini bukan kita melihat orang lain, kita cerminan diri kita supaya jangan sampai amalan kita musnah. Maka sebab itu Al-Quran yang diajar oleh baginda Nabi SAW kepada para sahabat mengamalkan isi kandungan Al-Quran ini. Sahabat Nabi yang tak tahu saya pernah sebut atau tidak, iaitu Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud ni bila mana dia masuk Islam, jumpa Nabi, minta nak berkhidmat dengan Nabi. Ya Rasulullah, aku nak berkhidmat kepadamu, nak cari redha Allah. Bila redanya Nabi, redalah Allah. Dia tak cari harta benda dan kekayaan. Sebab itu dia mendapat gelaran Abdullah ibn Mas'ud ini sampai diberikan gelaran sebagai sahibul sirri Rasulullah.
orang yang mendapat kepercayaan, kerahsiaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab dia boleh masuk kamar Nabi. Nabi tidur, dia boleh kejutkan baginda Nabi. Diberikan sampai tahap tu kepercayaan. Bila Rasulullah nak keluar, dialah yang akan ambil tongkat, dialah yang akan ambilkan kasut bagi, dialah yang akan ambilkan kayu siwak bagi sampai tahap. Dan dia kata apa? Kata dengan Abdullah bin Mas'ud ni, dia kata aku tahu tentang Al-Quran tu, hurufnya, asbabun nuzulnya, semuanya aku tahu. Kalau ada orang lain yang lebih tahu pada aku akan pergi cari orang tu, aku akan belajar daripada dia. Kerana pada aku lebih tahu tentang Al-Quran. Tapi kalau adalah orang yang lebih tahu, aku akan pergi cari, aku akan belajar. Ini sahabat Nabi. Kita hari ni kalau ada orang lebih sikit pada kita, mula dengki. Ya, mulalah dia cari tok pawang, lari cari tok bomoh lah, nak santau orang segala-gala lah. Itu perangai kita. Dan dia ni hidup sampai di zaman Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu. Ketika mana dia menghampiri kematian, Sayyidina Uthman datang jumpa. Wahai Abdullah ibn Mas'ud, kamu dalam keadaan sakit macam ni, kukira kau perlukan sedikit wang untuk perbelanjaan. Nak tak aku arahkan mereka keluarkan wang, berikan kepada kamu, sebab sepanjang kamu berkhidmat, kamu tak pernah ambil gaji. Dia kata, tak, aku tak perlu semua. Tak perlu. Kata khalifah kepada dia, kalau kamu tidak perlu, anak-anakmu mungkin perlu. Anak-anak kamu. Apa jawab dia? Anak-anak aku juga tidak perlu semua itu. Kenapa kamu cakap begitu? Sebab dia kata, aku pernah mendengar baginda Nabi SAW mengajarkan kepada aku, dan aku ajarkan kepada anak-anakku. Apa yang diajarkan? Kata baginda Nabi, ajarkanlah kepada anak-anak kita ini atau kita sendiri, menjadikan amalan dalam kehidupan. Setiap hari jangan abaikan membaca surah Al-Waqi'ah. Siapa yang membacakan surah Al-Waqi'ah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepadanya kecukupan. Jadi aku tak bimbang anak aku nak duit, sebab rezeki Allah akan beri. Yakin dia kepada Al-Quran. Kita hari ini pegang Al-Quran, tapi tak yakin dengan Al-Quran. Bukan setakat tak yakin kepada Al-Quran, kadang-kadang tak yakin adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya kita katakan, orang kalau dia nak pergi mana-mana, dia nak pergi Langkawi contohnya, kalau duit penuh dalam poket, dia tak bimbang. Nak makan dia tak takut walaupun siakap harga kayangan. Sebab duit penuh dalam poket, nak takut apa? Tetapi dalam masa itu dia lupa bahawa Allah sentiasa bersama dengan dia. Harta kekayaan, wang ringgit akan berada bersama dengan golongan-golongan yang kaya dan golongan yang berada. Orang miskin tak ada wang. Sebab itu mereka rasa takut bila nak masuk komplek Emporium Supermarket. Orang kaya tak bimbang. Tetapi Allah, dia tetap bersama dengan orang miskin. Allah tetap bersama dengan orang kaya. Allah ada bersama ketika mana kita berada dalam kesukaran. Allah juga berada ketika mana kita kesenangan. Sepatutnya kita tak rasa bimbang langsung dengan mana-mana makhluk, biar apa jawatan dia sekalipun, kerana kita bersama dengan Allah yang maha berkuasa. Kita bersama dengan Allah yang maha kaya. Tapi hari ini kadang-kadang kita takut. Kita berniaga, takut nak berhenti sekejap untuk solat. Takut rezeki kita tak ada. Kalau aku semayang ni, saat lagi time ni orang datang nak beli ni, macam mana? Tengok aku tengah semayang, orang balik, Allah ruginya aku. Dia tu fikir tu. Sebab tu sahabat saya, tuan-tuan, sahabat tuan-tuan juga, ada seorang sahabat kita sini yang meniaga kopi Hainan kat stadium tu. Anak dia niaga sebelah dengan saya. Alhamdulillah tuan-tuan, saya tengok anaknya sibuk macam mana pun semayang tak tinggal. Tuan-tuan kenal bapa dia, saya tak kenal, tak pernah jumpa bapa, tapi anak saya kenal. Alhamdulillah. Ini contoh
Biarpun sibuk macam mana pun, time semayang dia semayang. Bukan susah pun nak semayang. Bentang sejadah dekat situ asalkan tempatnya bersih, solat menghadap kiblat. Tapi ramai orang lain abaikan. Mereka sangka kira mana mereka peruntukkan sedikit ruang kepada Allah, maka mereka rasa rugi. Sedangkan Allah yang memberikan kepada mereka 24 jam. Kalau Allah nak tarik sekelip mata sahaja. Sebab itu dalam konteks ini kita kena yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi awalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, siapa orang yang beriman? Semua yang ada dalam masjid kita surau pagi ini semua orang beriman. Kalau tak beriman, tak mampu dia nak melangkah kaki ke sini, bangun makan tidur balik. Itu pun bangun makan sebab apa? Dia fikir dia makan tu besok untuk nak cari tenaga. Makan kalau untuk cari tenaga, tuan-tuan, makanlah 10 pinggan pun. Besok pukul 2 penat dah, cari Maggi pula. Kita bangun sahur bukan makan nak cari tenaga. Kita bangun sahur kerana kita nak makan mencari keberkatan redha Allah. Yang beri kaya, yang beri kenyang siapa? Allah. Yang beri lapar Allah. Yang beri dahaga siapa? Allah. Yang hilangkan kehausan kita juga Allah. Jadi kita bangun minum walaupun sedikit, tetapi kita minum nak cari keberkatan. Yang ini kadang-kadang salah tanggapan dalam masyarakat kita. Sebab tu di awal-awal Ramadan ni tuan-tuan, fahamkan kembali. Kejutlah anak kita bangun makan sahur. Sebab kita bersahur bukan nak cari kekenyangan, kita nak cari keberkatan. Dia bangun makan roti sebutir, makanlah buah kurma sebiji saja, ataupun dia bangun minum air saja, tapi semata-mata dia niat dia bangun sahur ni kerana Nabi sebut mencari keberkatan dalam sahur. Dan satu hadis Nabi kalau kita lihat, Nabi sebut apa? Perbezaan orang Islam dengan orang bukan Islam, Yahudi, Nasara, berpuasanya mereka itu bezanya apa? Sahur. Orang Islam berpuasa dengan mereka bersahur. Orang Yahudi, orang Nasrani, mereka juga berpuasa tapi tidak bersahur. Apa beza kita dengan mereka? Kalau kita puasa tapi tak bangun bersahur. Sebab tu kena tengok hadis Nabi supaya kita faham, oh yang kita buat ni bukan saja-saja. Orang tua-tua kita dulu kadang-kadang dia latih kita. Dia tak bacalah hadis, dia nak bagi faham dulu. Bangun, minum sikit. Nak tidur-tidurlah. Dia suruh bangun juga minum. Sebab apa? Nak bagi tahu pentingnya bersahur. Tapi kalau kerana bangun minum sejerik air itu nak bagi tenaga sampai ke petang, tak logik. Tapi kenapa dia suruh? Sebab nak dapatkan keberkatan. Itu yang perlu kita faham. Dan puasa ini juga dia akan mendatangkan rasa simpati kita kepada masyarakat. Itu tujuan antara hikmah berpuasa ini, supaya kita dapat merasai, menjiwai bagaimana penderitaan orang lain. Jadi ni hari pertama baru puasa baru berapa jam je ni, ya. Jangan pula petang nanti kita dah mula dah. Tapi kita ni tak tahu lah, orang Melayu ni tak tahu. Tapi ya, macam saya sebut jadi tuan-tuan Jawa okey sikit lah. Orang Melayu macam saya ni bila puasa ni, hari dia puasa, dia pergi bazar Ramadan, dia beli bersungguh-sungguh. Macam dengan nak hilangkan rasa lapar dia tadi bila berbuka nanti. Jadi kita puasa ni untuk apa? Untuk tahan lapar saja ke? Tak, kita puasa ni kerana satu kewajipan sebagai hamba. Yang kedua, kita nak menjiwai, merasai bagaimana penderitaan yang ditanggung oleh orang yang tidak ada kemampuan. Ini kadang-kadang kita berbuka dengan macam-macam, ya. Dan TV pun waktu ni lah, tuan-tuan tengoklah, buka TV akan keluarlah program ketuk-ketuk, campak-campak jadi laut. Bulan lain tak buat, bulan tu bulan puasa buat. Menteri Penerangan pun Melayu juga, tak faham-faham juga. Tolonglah sikit, bantulah sikit kita, ya, dengan cara ni supaya
Bila bulan Ramadan ni, program-program TV tunjuklah program yang elok-elok sikit. Janganlah tunjuk program yang Zul Arifin peluk orang ke. Ya, ini antara benda-benda yang sensitiviti orang Islam langsung tak dipedulikan. Kita ni bukan orang hebat. Jadi tolonglah bantu kita. Kalau korang tak nak tak apa, tapi bantulah kami. Puasa Ramadan, antara hikmahnya iaitu kita nak merasai, menjiwai bagaimana penderitaan orang lain. Tapi kita nak sebutkan bahawa jangan abaikan. Bila mana datang Ramadan, Al-Quran tadi jangan diabaikan. Yang kedua, bila datang Ramadan, jangan lega mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita bimbang ada di kalangan manusia yang datangnya Ramadan meninggalkan mereka dengan tanpa mereka mendapat sebarang keampunan dan kerahmatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah di kalangan orang yang dilimpahi dengan kasih sayang Allah. Maka sebab itulah kita harapkan bulan Ramadan ni kita jadikan satu bulan yang mana kita nak tarbiyah betul-betul diri kita yang seringkali leka, seringkali dibuai dengan bisikan-bisikan syaitan. Maka kita nak kembali berada dalam keadaan memfitrahkan diri kita kembali seperti mana yang Allah lahirkan dulu, dengan cara kita bersihkan diri. Bila dah bersih dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan, jangan lagi kita kotorkan pada bulan-bulan yang lain. Selalu kita buat, orang katakan contoh, ibu-ibu kalau basuh baju, dah kita masukkan baju dalam mesin basuh, dah masukkan sabun semua cukup, dia punya pelembut soflannya semua dah masuk situ, dah bersih, dah cuci bersih. Adakah setelah mana selesai kita buat pembersihan itu, kita angkat baju daripada mesin basuh, pergi, ingatkan nak pergi sangkut dekat ampai, rupanya tak, dia pergi celup dekat air longkang, lepas tu baru disigan. Kalau ada isteri kita yang buat kerja macam tu tuan-tuan, cantik kacang-kacang tangan, itu menandakan isteri kita kurang siuman, mudah mohonkan jabatan agama untuk tambah seorang lagi. Jarang ada isteri nak buat macam tu. Anak dara kita pun tak pernah buat kerja macam tu. Lepas basuh, keluarkan pakaian, pergi celup balik dekat longkang. Kalaulah pakaian yang cuma orang kata apalah sangat, kalau dia rosak boleh dibeli ganti. Kenapa diri kita yang Allah lahirkan dalam keadaan bersih, kita bersihkan lagi pada bulan Ramadan, tiba-tiba bila datangnya 1 Syawal, dah kita mula kotorkan kembali. Ramadan punya datanglah semayang tarawih. Sini 20 ke 8? 8, Alhamdulillah. Ada orang marah saya sebut 8, dia kata Alhamdulillah. Bukan apa saya suka 8 ni. Ya. Bila buat jamaah ni tuan-tuan, secara berjamaah ni tuan-tuan buat 8, Alhamdulillah, saya kata bantu jamaah. Kerana kalau kita baca hadis Nabi, Rasulullah sebut siapa yang solat tarawih bersama dengan imam mula semayang, kita pun masuk semayang bersama dengan imam sehingga selesainya imam bangun itu apa? Bangun setelah mana selesai witir tadi. Maka bila mana dia dapat bersama dengan imam daripada mula sehinggalah akhir, sehingga imam tu bangun meninggalkan solat tadi setelah selesai witir, maka kata baginda Nabi SAW, Allah berikan kepadanya ganjaran pahala seperti mana dia menghidupkan malam dengan beribadah. Bukan semua orang boleh bangun sahur, lepas tu bertahajud. Isteri saya buat jadual sebulan, tulis kat situ, tulis besar kat dinding. Sebulan mesti jadikan amalan, bangun bersahur, solat 2 rakaat tahajud. Kau lah tahajud, anak terpelongkam tak bangun juga. Panggil bangun makannya, bangun makan lagi. Dahagu nak tidur. Eloklah kita nak tidur. Ayah nak pergi solat, nak pergi bagi kuliah subuh, kau tidur. Sat lagi jangan ada yang tak sembahyang subuh. Bolehlah kita tulis, tapi nak amalkan tu susah. Maksudnya bukannya senang nak bangun baca Quran 1 muka surat, bukan senang nak bangun tahajud, nak sembahyang taubat, nak sembahyang hajat, tak senang semua ni. Melainkan ada kekuatan iman.
Tetapi siapa yang berupaya dan berkesempatan solat bersama dengan imam tarawih tadi sehingga selesai imam solat witir, maka Allah beri ganjaran seperti mana dia melakukan ibadah sepanjang malam. Jadi kalau kita buat 20 tempat tuan-tuan, okeylah, semuanya okey belaka. Sebab tu saya tengok okey je kan. Kalau tempat saya buat 20, 8 habis. Tinggallah dah 2 baris. Yang 2 baris tu siapa? Semuanya otak dapat imam dah. Yang muda-muda hanyut. Patutnya yang muda lah lagi tunggu, tenaga hampa kuat dah. Yang muda cabut dulu. Sebab kami kuat ustaz, kuat cabut dulu. Dah patutnya beribadah lah. Sembahyang tarawih ni tuan-tuan, kalau tak larat boleh sambil duduk. Jangan tinggallah rugi. Sebab tarawih ni dia tak ada bulan lain. Saya kali ni paksa jadi imam di rumah orang minta sebab ada Allah ni dia isterinya kudung kaki, dia tak boleh pergi ke masjid surau. Dia kata kalau saya pergi isteri tak sembahyang ustaz, jadi saya minta tolong ustaz datang imamkan. Tak apalah, saya bawa anak saya, isteri pergi, jom kita sembahyang rumah dia. Hari yang tak ada kuliah kita pergilah tolong rumah dia. Supaya nak tunjukkan bahawa kalau kita buat 20 orang lari, orang pakat balik, dia punya alasan apa? Mana boleh ustaz, kami nak balik dulu, nak buat kat rumah. Kalau dia singgah kat rumah, takut dia singgah kedai mamak, tengok wrestling pula, habis ya. Jadi sebab tu kalau boleh biarlah kita bersama dengan imam. Cuba kita bayangkan kita solat, kalau kita ambil 8 lah, 8 campur 3 11. Tahun ni kalau ikutkan kita punya ni 30 hari puasa. 30 hari darab dengan 11, 330. Tarawih dengan witir saja tuan-tuan ni sembahyang sunat ni, sembahyang sunat. Tak campur yang wajib. Sembahyang sunat saja kita bulan ni 330 rakaat darab bersamaan dengan 330 jugalah kita sebut kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya saja Engkaulah ya Allah yang kami sembah, hanya Engkaulah yang kami minta pertolongan. 330. Banyak tu. Isteri cuba minta kat suami, bang, bila nak beli baju raya saya bang, belilah awal sikit. Tahun ni boleh raya bang. Nanti dulu. Bang, bila lagi bang? Bang, bila lagi bang? 330 kali. Tak bingit telinga suami. Lala sekali gadai habis batang pancing dia. Jadi nak bagi duit isteri beli baju raya. Itu kalau kita minta kepada suami, minta kepada anak. Ini kita mohon kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau lah ya Allah yang kami sembah, hanya Engkau kami minta tolong. Apa yang kami minta tolong? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuk kami jalan yang lurus, jalan yang dilalui oleh para anbiya, orang-orang yang soleh, bukan golongan-golongan yang mana pelencong nak terjun neraka tu. Tak, kami nak minta jalan lurus. Allah tak bagi ke? Allah ni tuan-tuan Tuhan yang maha pengasih, Tuhan maha penyayang. Allah akan beri. Tapi bagaimana kita minta? Adakah kita minta cuma sekadar terpaksa? Kerana terpaksa, aku pun minta juga. Kerana terpaksa je. Kenapa terpaksa? Kalau tak datang sembahyang tarawih lagi, jiran sebelah kata, Mat, muka kau tak nampak langsung Mat. Terpaksa je datang. Kita nak secara ikhlas. Bila kita mohon kepada Allah secara ikhlas, kita datang kerana Allah, kerana mencari redha Allah, maka Allah akan beri kepada kita yang mana Allah nyatakan dalam Al-Quran, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat boleh mencegah daripada mungkar, fahsyak dan mungkar, keji. Hari ini anak kita semayang tapi masih juga buat maksiat. Suami semayang, bulan puasa masih lagi beli KTM, kuda tutup Magnum. Mana cegahnya? Tak cegah pun. Jangan salahkan semayang, salahkan suami yang semayang bukan kerana Allah, kerana segan katuk pengulu, segan katuk ketua kampung, segan katuk imam. Cubalah didik diri supaya menjadi orang yang
Buat benar-benar kerana Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah beri segala-galanya kepada kita, tuan-tuan. Petang ni nak makan apa kita boleh idamkan, tetapi belum tentu kita dapat makan kalau Allah tak izin. Dah nampak dah ayam golek, dah nampak ada orang katakan ya, dia punya air tebu, segala-gala dah nampak, tapi kalau Allah tak izin, tuan-tuan tak dapat. Tuan-tuan boleh beli bawa balik sampai dekat rumah, bila orang azan tiba-tiba air tebu tu rupanya air tebu yang dah basi. Allah tak izin, tapi kita cari jalan apa? Tak guna betul $1 jual air tebu basi kat aku. Dia nampak $1 tu, dia tak nampak Allah tidak mengizinkan. Dia simpan duit dah cantik nak pergi Mekah, nak pergi umrah, tiba-tiba tak kesampaian. Dia kata, ini travel tak guna, menipu aku. Sebenarnya Allah tak nak terima kau sebagai tetamu. Travel tu asbab saja. Sama juga kita pada hari ini, kita kena faham bahawa semuanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita nampak makhluk saja, bermaksud kata ada benda pada diri kita yang masih lagi ada kekurangan yang perlu diperbaiki. Jadi Ramadan kali ini, tuan-tuan, jadikan dia sebagai madrasah untuk kita bentuk diri kita dan ahli keluarga kita. Tak semua benda ini kita boleh buat di masjid surau. Ada benda yang kita cuma dapat di masjid surau, tetapi balik kita kena buat bersama-sama di rumah. Walaupun di masjid surau kita lihat ada tadarus, anak-anak kita segan nak datang masjid surau, dia tak pernah lagi. Jadi kita balik buat tadarus di rumah. Orang tak boleh baca Quran, ustaz. Baca Quran macam mana, khatam apa pun tak tahu lagi. Mula kalau kita tadarus dengan ayat lazim dulu, apa salahnya? Sempat kan nak khatam bulan Ramadan. Siapa kata bulan Ramadan ni wajib khatam? Tak wajib. Bulan lain hampa tak baca, sebelah bulan mai bulan Ramadan hampa nak khatam. Oi dahsyat hampa pakai petrol tanpa pelambung dah. Betul kena tengok pakat dia kelang kabut lah. Nabi SAW bila Ramadan datangnya Jibril AS, Jibril turun bertadarus dengan Nabi. Kita ambil sempena dengan itu, kita buat tadarus pada bulan Ramadan. Tapi keupayaan kita ini tak begitu. Tak apalah, yang penting niat ada, teruskan membaca. Kalau tengok balik Imam Syafi'i, ya, Imam Hanbali. Imam Syafi'i tuan-tuan khatam Quran berapa kali? Dalam bulan Ramadan saja dia khatam Quran 60 kali. 60 kali Imam Syafi'i. Maksudnya satu hari 2 kali khatam. Kita baca depan dengan belakang bolehlah khatam kalau begitu. Dah, ni Imam Syafi'i baca betul-betul. Itu pun Imam Syafi'i khatam 60 kali. Kenapa 60 kali? Aku segan dengan Imam Abu Hanifah yang khatamnya 61 kali. Aku segan, aku tak nak melebihi dia. Dia cukuplah dengan 60 kali tu. Bukan yang dia tak nak buat, tapi dia menghormati. Nak tunjukkan kita dah, kita lu kira nak kerja khatam. Ya, isteri saya hari ni dah beritahu dah, yang nanti balik kuliah ni kalau saya tak ada, saya pergi tadarus Quran. Pergilah dan tadarus Al-Quran, tapi jangan niat pergi kerana nak dapat baju raya. Buat tadarus dia minta cari kita kampung tu, kami ada buat kumpulan tadarus tu, tak ada ke sponsor sikit tu. Dia rupanya buh lama sebab nak minta sponsor, dapat kain beli buat baju raya. 6 buku 6 kui tu. Dah nampak awal lagi nak niat dia bukan kerana Allah, niat kerana baju raya. Tak bolehlah macam tu. Bagi niat betul-betul tadarus tu, kita nak baca, perbetulkan bacaan kita agar kita sentiasa mendapat rahmat pada Allah SWT. Segala kesilapan kita dalam bacaan, kita mohon keampunan. Sebab itulah bila kita baca Al-Quran, tuan-tuan, kita doa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah bacaan ayat suci Al-Quran yang ku bacakan, ya Allah, jadikanlah bacaan ayat suci Al-Quran yang aku lihat tadi, ya Allah, kalamu yang aku dengar bacaanku sendiri tadi, ya Allah, jadikanlah ia sebagai sesuatu yang memberikan syafaat untuk aku sebagai pembaca, dan ganjaran pahalanya juga, ya Allah, aku pohon disedekahkan buat mereka yang berada di alam kuburmu, ya Allah. Kita minta semoga ia menjadi satu yang bermanfaat untuk diri kita. Dalam bacaan itu, ya Allah, andai kata ada kelemahan, ada kekurangan, ada kesilapan yang disedari atau tidak disedari, wahai Allah,
Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Saya katakan baca Quran ni kita baca nak cari redha Allah dan kita niat nak berbetulkan bacaan. Seperti mana yang pernah saya sebut kepada tuan-tuan, waktu mana dulu saya di Jabatan Agama dulu, bila kita duduk dalam hakim tilawah Quran, sama-sama duduk situ, ada sahabat kita sebut, dia kata, Syekh, yang saya bimbang, dia kata, orang yang masuk tilawah Al-Quran ini adalah di kalangan orang yang kadang-kadang lebih mudah tergelincir akidah. Saya pun terkejut. Kenapa pula? Tanya balik kenapa? Sebab dia kata, bila masuk tilawah Al-Quran, kalau dia masuk betul-betul kerana dia nak menjadi juara dalam tilawatul Quran, peringkat negeri Selangor, tilawatul Quran, peringkat kebangsaan, dia masuk sebab nak cari juara. Itu yang bimbang. Kerana apa? Bila dia masuk, saya masuk, Pak Imam pun masuk. Jadi saya bersaing dengan Pak Imam. Kalau bersaing nak tengok siapa baca lagi bagus, Pak Imam baca bagus. Lepas ni nak tanya Pak Imam baca bagus lah, Pak Imam ajar saya sikit. Tak apa. Ini tak, dia tengok Pak Imam baca. Dia dah baca lah. Dia dah baca lah. Dia tunggu pula giliran Pak Imam baca. Pak Imam pun baca bagus juga. Kenapa Imam dia baca bagus ni? Baca tiba-tiba Pak Imam tersilap. Alhamdulillah. Patutnya dia doakan, Alhamdulillah Pak Imam, teruskan bacaan bagus Pak Imam. Dah, dia doa bila Pak Imam ni nak salah. Bila Pak Imam salah, Alhamdulillah aku ada peluang. Kita doakan orang baca Quran bagi salah. Ini apa hal ni? Padahal khori belaka. Sebab tu kena hati-hati dalam bab ini. Saya kata betul Syekh itu. Saya pun tak nampak. Rupanya betul ente cakap. Betul Syekh dia kata, kita ni duduk, kita duduk dengar, kita cuma menilai bacaan dia. Dia sama-sama dia sedang bersaing. Sebab tu kenapa betulkan niat, betul lah yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa setiap amalan itu bergantung kepada niat. Dan kalau kita tengok tilawah imam-imam tarawih ni pun tuan-tuan, masjid saya imamnya memang qari negeri Selangor. Sebab memang dah dia pun duduk di situ rumahnya. Tapi bila dia jadi imam tarawih, tak ada pula dia baca ayat yang macam mana dia bawa dalam ni, sekejap dia bawa bayati, sekejap dia bawa nahwan, sambil dia naik pula hijaz, turun pula macam-macam. Tak, dia bawa simple je. Dia bawa apa? Bacaan murattal, bacaan yang orang kata boleh kita dengar. Kita duduk kat belakang ni dengar, ya Allah, imam terus kali imam, dalam hati kita terus kalau imam boleh baca Allahu Akbar, dah rukuk dah, tengah sedap dengar bacaan. Tapi kadang-kadang kita duduk belakang, ya Allah Pak Imam, dah lah Pak Imam, kau sambung lagi, kenapa lagi Pak Imam, kita sangkut-sangkut tu, dah lah Pak Imam. Kadang-kadang sebab tu tak payah nak lagu sangatlah kalau kita ni, yang penting tajwid. Jadi dalam orang katakan bulan Ramadan ni tuan-tuan, kalau boleh kita nak bersihkan diri kita daripada sifat-sifat mazmumah dan kita nak penuhkan diri kita dengan sifat-sifat mahmudah, maka dalam masa yang sama kita buat untuk diri kita, dalam masa yang sama kita kena bantu teman-teman kita supaya mereka juga tidak memiliki sifat mazmumah disebabkan angkara daripada diri kita. Dengan sebab kita buat, dia sangka buruk kepada kita. Jadi elok kita tinggalkan benda-benda yang boleh menimbulkan fitnah. Yang penting kita saling membantu ke arah kita nak mencapai la'allakum tattaqun, mendapatkan ketakwaan di sisi Allah dengan kita beribadah pada bulan Ramadan ini. Maka kita bantulah teman-teman kita yang lain. Andai kata mereka kita dapati ada perkara-perkara yang salah tanggapan mereka terhadap agama Islam, kadang-kadang mereka tak faham kerana tak mengaji, tak apalah sebab hidayah tak sampai lagi, maka kita tegur mereka dengan cara baik kerana Allah mengingatkan dalam Al-Quranul Karim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah. Ya, tegur, seru pada jalan Tuhanmu dengan cara bijaksana. Jadi sebaik mungkin kita tegur mereka setakat mana yang kita mampu, tapi dalam teguran yang sebaik mungkin itu pun andai kata mereka terasa juga
maka apakan daya kita serah kepada Allah SWT. Yang penting niat kita baik mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Terus sedikit sebanyak yang dapat saya kongsi bersama dengan tuan-tuan di awal-awal Ramadan. Mudah-mudahan harapan saya supaya sama-sama kita yang ada ini istiqamah pada diri kita atas amalan kebaikan, istiqamah pada diri kita supaya jangan kita biarkan diri kita tergelincir daripada bisikan-bisikan syaitan sehingga kepada penghujung Ramadan. Dan kita juga mengharapkan istiqamah yang kita lakukan ibadah Ramadan ini jangan kita tinggal bila berkumandangnya takbir hari raya, sebaliknya bawalah amalan itu pada 11 bulan yang lain sebagai insan yang kamil, insan yang benar-benar bertakwa dan mengharap redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fiddin. Ya Allah, fahamkan kami semua ya Allah dengan agama-Mu, permudahkan bagi diri kami, ahli keluarga kami dalam melaksanakan segala tuntutan agama-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Sesungguhnya kami yakin benar yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dapat mengakhirkan hayatnya dengan kalimah la ilaha illallah dakhalal jannah, dikurniakan syurga. Maka kami merayu kepadamu ya Allah di awal pagi ini pada hari yang penuh dengan keberkatan ini. Jadikanlah diri kami ya Allah, kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, seluruh jamaah yang hadir beserta juga dengan ahli keluarga mereka ya Allah, seluruh umat Islam yang menjadi anak karya di surau Selayang Indah ini ya Allah, seluruh umat Islam yang berada di serata dunia. Jadikan kami dan juga mereka semua di kalangan hamba-Mu ya Allah yang dikurniakan kelancaran lidah dan bibir, agar kami dapat melafazkan kalimah syahadah ketika mana hembusan nafas kami yang terakhir ya Allah, lalu Kau redha dan kurniakan kepada kami nikmat syurga-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.